Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 22 Julai bersama saya Azwaliza Azman. Tajuk utama tengah hari ini. Syak ada unsur sabotaj. SPAN buat laporan polis berkaitan pencemaran di 4 loji air Selangor. Kementerian Kesihatan memulakan siasatan penjualan gula-gula berasap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sudah membuat laporan polis pagi tadi terhadap 2 kejadian pencemaran yang berlaku di muka sauk 4 loji rawatan air di Selangor pada hari Jumaat dan semalam. Pengerusi SPAN Charles Santiago dalam satu kenyataan berharap polis boleh menyiasat elemen sabotaj dalam kedua-dua insiden pencemaran itu. Jumaat lalu, Air Selangor menutup 3 loji rawatan air utama iaitu Loji Sungai Selangor 1, 2 dan 3 serta Loji Rawatan Air Rantau Panjang. Ia bagi mengelakkan air tercemar diproses dan diagihkan kepada pengguna. Penutupan itu mengakibatkan hampir 5 juta pengguna di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur terjejas bekalan air. Semalam pula, Air Selangor Senyang Berhad sekali lagi terpaksa menutup loji rawatan air itu apabila mengesan minyak diesel mencemar sumber air mentah Sungai Selangor. Pencemaran itu didapati berpunca dari aktiviti kerja pengorekan pasir di hulu sungai. SPAN juga meminta Kerajaan Persekutuan Negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT memberhentikan segala aktiviti ekonomi di sekitar kawasan sungai. Ia perlu dilakukan terutamanya di bahagian hulu sungai yang merupakan sumber air bagi aktiviti harian pengguna termasuk memasak dan air minuman. Langkah itu bagi mengelakkan insiden pencemaran daripada berulang hingga membebankan orang ramai. Sementara itu, Air Selangor dalam satu kenyataan memaklumkan loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1, 2 dan 3 serta LRA Rantau Panjang yang ditutup semalam susulan pencemaran diesel telah mula beroperasi semula pada kira-kira pukul 3.30 pagi tadi. Bagaimanapun, Air Selangor masih dalam proses meningkatkan serta menstabilkan paras air dalam kolam dan tekanan di sistem agihan bagi proses pemulihan bekalan air secara berperingkat. Bantuan lori tangki sudah digerakkan untuk diberi kepada pelanggan dan premis kritikal serta kecemasan. Kementerian Kesihatan sudah memulakan siasatan dan penguatkuasaan berhubung penjualan gula-gula Go Smoke di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya menggerakkan bahagian kualiti dan keselamatan makanan untuk menyiasat perkara itu secara menyeluruh dan akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Perkara ini telah pun kami kita perhatikan dan kita akan bahagian kualiti keselamatan makanan kami telah digerakkan dan kita penguatkuasaan akan kita lakukan dan dalam waktu yang terdekat bekerjasama dengan mungkin juga KPDNHEP kita akan ambil tindakan segera atas perkara ini. Ini satu benda yang sangat mengejutkan dan we will not allow and compromise on this. Sejak semalam tular di laman sosial mengenai kebimbangan ibu bapa berhubung penjualan gula-gula Go Smoke yang mengeluarkan asap seakan-akan rokok apabila disedut. Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Pekan Papar, Muhammad Fauzi Sahad berkata beliau mendapati gula-gula itu dijual secara berleluasa di Papar, Sabah yang dibeli pelajar. Selain Papar, gula-gula berkenaan juga ada dikatakan dijual secara berleluasa di daerah lain termasuk Kota Kinabalu, kebanyakannya dibawa dari luar sekolah oleh murid. Dalam sikit tak nampaklah asap dia. Dalam perkembangan lain, 9 kes baru pelajar sesak nafas dirujuk ke Klinik Kesihatan Pasir Gudang semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata mangsa membabitkan 8 murid dan seorang guru. Bagaimanapun, kesemua mereka dilaporkan stabil selepas menerima rawatan sebagai pesakit luar. Tak ada siapa yang dirawat dalam ward. Ya. Dan 9 kes itu adalah 3 lelaki dan 9 perempuan.
3 lelaki dan 6 perempuan, 9 kes seluruhnya. Dan sekolah yang terlibat adalah Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort, 3 pelajar, Kopok, SK Kopok 2, SK Taman Rinting 3, 2 pelajar dan seorang guru. Dan SMK Pasir Gudang 2, seorang pelajar. Ya. Mereka dikatakan terhidu, ya, bau busuk dan bau bahan yang terbakar pada waktu pagi. Kementeriannya akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim serta Kementerian Pendidikan untuk membantu guru-guru dalam memberi rawatan awal kepada pelajar yang menunjukkan simptom terdedah kepada pencemaran udara itu. Saksi pendakwaan ke-54 hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa sejumlah lebih $130,000 Amerika dicajkan ke atas salah satu daripada akaun kad kredit Datuk Seri Najib Razak bagi pembelian di butik Chanel Honolulu. Bekas pengurus perhubungan M-Bank, Joanna Yu Ging Ping memaklumkan caj itu dikenakan pada 22 Disember 2014 pada kad Visa Platinum bekas Perdana Menteri itu yang berakhir dengan nombor 5496. Joanna dalam keterangannya berkata beliau menerima mesej BlackBerry Messenger dari ahli perniagaan Loh Teck Joe pada jam 2.10 petang waktu Malaysia pada 23 Disember 2014 yang bertanya jika sistem bank adalah okey untuk mengenakan $100,000 Amerika dalam satu pembelian. Saksi diberitahu bahawa mesej itu daripada Datuk Seri Najib dan ia mustahak untuk mengenakan caj terbabit atas kadnya ketika beliau di Hawaii. Beliau kemudian menghubungi Jabatan Kad Kredit Bank itu dan disahkan bahawa urus niaga itu telah ditunaikan. Terdahulu semasa pemeriksaan utama, Timbalan Pendakwa Raya V. Sitambaram mengenai akses akaun Datuk Seri Najib. Joanna mengesahkan bahawa hanya Datuk Seri Najib Razak dibenarkan mengeluarkan cek daripada akaun semasanya. Malah pengarah SRC International Sdn Bhd, Nik Faisal Arif Kamil yang diberi kebenaran menguruskan akaun bank peribadi bekas Perdana Menteri itu juga tidak dapat berbuat demikian. Jenazah 3 beranak yang terkorban dalam kebakaran di perkampungan Sungai Isap 2, Kuantan dikebumikan awal pagi tadi. Semua jenazah dikebumikan dalam satu liang lahat. Selesai proses bedah siasat lewat malam tadi, jenazah dibawa ke Masjid Al-Falah di perkampungan Sungai Isap 2 untuk disembahyangkan. Solat jenazah diimamkan Mufti Pahang, Datuk Seri Abdul Rahman Osman. Kira-kira jam 11.40 malam, jenazah dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Felda Chini 4 untuk dikebumikan. Urusan pengkebumian dilakukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Pekan, diketuai Wan Samsul Wan Mahmud sambil dibantu jiran dan keluarga terdekat mangsa. Dalam kejadian kira-kira jam 7.45 pagi semalam, Sharifah Azlina Said Kasim, 37 tahun dan 2 anak lelakinya, Muhammad Haikal Hakimi Hairul, 11 tahun serta Muhammad Adam Daniel, 7 tahun, terkorban selepas rumah mereka terbakar. Kebakaran turut menyebabkan 4 lagi penghuni termasuk suami Sharifah Azlina tercedera. Kesemua mereka masih dirawat di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan. Sidang Dewan Negara, penubuhan jawatan kuasa pilihan Dewan Negara perlu disegerakan kerana kepentingannya sebagai aspirasi suara rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Liew Vui Kiom kata perkara itu disifatkan realistik agar pelaksanaan reformasi parlimen dapat dilaksanakan secepat mungkin. Dari dalam cadangan tersebut, apakah cadangan-cadangan yang pada pandangan menteri yang realistik, mengambil kira kedudukan negara, kewangan dan sebagainya yang dapat kita sama-sama lakukan secepat mungkin kerana kita sudah berada di tahun pertama. Dan saya yakin banyak perkara yang terutama tidak mengambil kira implikasi kewangan mampu dilakukan secepat mungkin, contohnya jawatankuasa pilihan dan sebagainya, bagi memantapkan Dewan Yang Mulia ini yang lebih penting untuk menjadi aspirasi suara rakyat di Malaysia ini. Mohon penjelasan. Yang berhormat Senator Yusmadi atas soalan tambahan ini. Ada 2 perkara yang saya kena jawab dalam soalan yang telah pun dibangkit oleh Yang Berhormat Senator. Pertamanya, dalam peraturan 74 Dewan Negara telah pun mengatakan bahawa pewujudan satu pilihan jawatan kuasa Dewan Negara patut ditubuhkan
Jadi saya rasa yang boleh dilaksanakan dengan realistiknya dalam perkara ini ialah untuk mewujudkan satu jawatan kuasa pilihan Dewan Negara dulu. Tambahnya, perkara itu juga masih dalam proses mengenal pasti kerelevanannya kerana membabitkan pindaan perlembagaan dan dijadual dibentang pada sesi Parlimen akan datang. Datuk Liu menjawab soalan tambahan Senator Muhammad Yusmadi Muhammad Yusof yang juga pengerusi jawatan kuasa kerja reformasi Dewan Negara berhubung pendirian kerajaan mengenai pelaksanaan reformasi Parlimen, terutamanya reformasi Dewan Negara yang merupakan sebahagian daripada manifesto Pakatan Harapan. Kerajaan meluluskan peruntukan hampir RM1 bilion untuk menaik taraf mesin pengimbas di 72 lokasi utama pintu masuk negara. Menteri Keuangan Lim Guan Eng kata peruntukan itu juga bagi pembelian 76 mesin pengimbas baru dan 32 bot peronda selain memantapkan lagi aktiviti kawalan perbatasan negara. Jelasnya perolehan untuk fasiliti dan aset itu akan dibuat secara tender terbuka. Guan Eng turut mengakui Jabatan Kastam Diraja Malaysia telah memainkan peranan penting dalam pengumpulan hasil untuk kerajaan bagi membantu perkhidmatan awam dan operasi kerajaan dapat berjalan secara lancar. Beliau turut melancarkan sistem e-clearance di bangunan Kastam Labuan dengan kos RM2.4 juta. Honda Malaysia berjaya merekodkan jualan melebihi 44,200 unit kenderaan yang didaftarkan untuk separuh pertama tahun ini. Hasil pencapaian jualan terbabit turut mengekalkan Honda Malaysia dalam kedudukan pertama bagi segmen bukan nasional dan juga kedua dalam jumlah keseluruhan industri TIV, menyumbang sebanyak 15.3% kepada TIV. Model sedan segmen BCT menjadi penyumbang terbesar dengan 34% keseluruhan jualan. Ini diikuti dengan model crossover HRV 20% dan CRV pula sebanyak 14% daripada jumlah keseluruhan jualan. Honda turut mengesahkan barisan modelnya iaitu Jazz, City, Civic, HRV, CRV dan BRV terus menjadi pendahulu dalam segmen masing-masing. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara, sekurang-kurangnya 18 orang awam termasuk seorang wartawan warga terbunuh dalam serangan udara tentera sekutu Syria di wilayah Idlib. Jurugambar video Anas Al-Diab berusia dalam lingkungan 20-an yang terbunuh juga anggota kumpulan penyelamat sukarela White Helmets. Al-Diab sedang berlindung di ruang bawah tanah sebuah bangunan 3 tingkat ketika serangan udara Rusia ke atas kampung halamannya di Khan Sheikhoun. Jenazah terpaksa dikebumikan di Idlib berikutan bentilan udara yang berterusan di Khan Sheikhoun. Menurut pemantau hak asasi manusia Syria, SOHR, serangan turut mengakibatkan 6 yang lain termasuk seorang kanak-kanak terbunuh di kampung Urum Al-Jauz, barat Idlib. Sementara 4 lagi termasuk 2 kanak-kanak maut dalam bentilan di Khafaroma, selatan wilayah itu. Qatar menyalurkan bantuan keuangan kepada ribuan keluarga miskin di Semenanjung Gaza. Setiap keluarga menerima bantuan sebanyak $100 Amerika. Bantuan keuangan itu diedarkan melalui pejabat pos di Gaza City. Suntikan tunai dari Doha diharap dapat mengurangkan beban yang ditanggung oleh penduduk Palestin. Qatar adalah sekutu lama Hamas yang berkuasa di Semenanjung Gaza. $100 طبعا بتفك أزمة يعني في حياتنا لأنه إحنا محاصرين وما فيش شغل و90% يعني من عامة الشعب وشباب الشعب قاعدين لا شغلة ولا عملة. فال$100 يعني بتعمل شيء كثير في حياة المواطن الغزاوي. Qatar bersetuju untuk memberikan pembayaran secara tetap kepada keluarga yang memerlukan di Gaza sebagai sebahagian daripada perjanjian gencatan senjata tidak rasmi yang dipersetujui antara Hamas dan rejim Zionis pada November lalu. 45 orang cedera setelah dibelasah oleh sekumpulan lelaki bertopeng di daerah Yuen Long, Hong Kong. Mereka menyerang penunjuk perasaan pro-demokrasi yang berada di kawasan platform dan di dalam kereta api dengan menggunakan belantan. Serangan berlaku selepas perhimpunan pro-demokrasi terbaru yang diadakan di sekitar Hong Kong semalam.
Polis anti rusuhan terpaksa melepaskan tembakan peluru getah dan gas pemedih mata selepas huru-hara tercetus. Sebelum itu, pejabat kerajaan China di bandaraya itu dilontar telur dan perusuh menconting dinding dengan lukisan grafiti. Tindakan perusuh dianggap penentangan terbuka terhadap pemerintahan Beijing. Sejak 7 minggu berturut-turut, Hong Kong digegarkan dengan siri bantahan dan perimpunan serta pertempuran yang ganas membabitkan anggota polis dan penunjuk perasaan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan, saingan Liga Super sampai ke kemuncaknya apabila 3 lagi perlawanan berlangsung bagi melengkapkan musim 2019. Felda United membuat kejutan membenam Kedah 5-1 dalam usaha menyelamatkan kedudukan mereka daripada menghuni zon penyingkiran. PKN, PFC dan Kuala Lumpur kecundang kepada lawan masing-masing sekaligus berada di tangga terbawah. Berikut adalah kedudukan penuh yang dikeluarkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL selepas habis kesemua 22 perlawanan. Memang dramatik menyaksikan beberapa keputusan penting dilakar mengubah nasib pasukan di penghujung saingan. Kemenangan Felda United ke atas Kedah membantu mereka bangkit di saat akhir untuk mengelak berada di zon penyingkiran Liga dan menempatkan diri di tangga ke-10. Kekalahan PKN PFC juga bererti wakil Perak itu gagal dalam cubaan kekal di saingan utama musim depan. Kuala Lumpur juga tidak mampu mencipta keajaiban dalam aksi terakhir sebelum terpaksa mengucapkan selamat tinggal dan bakal kembali ke Liga Perdana berikutan menghuni tangga tercorot. Selepas trofi Liga sah diungguli Johor Darul Takzim lebih awal, perebutan tempat zon teratas menjadi tumpuan. Kedah gagal meminta Selangor dan tergelincir di tempat keempat. Manakala kejayaan Perak mengutip 3 lagi mata semalam membolehkan menamatkan saingan 2019 di tangga ke-5. Di Stadium Tun Abdul Razak di Jengka, Felda United membawa tugasan sukar berdepan Kedah bagi menyelamatkan mereka daripada menghuni kedudukan terbawah Liga. Joseni Scott menceriakan tuan rumah dengan jaringan pembukaan membolosi gawang Kedah seawal minit ke-6. Felda United kemudian menutup babak pertama dengan kedudukan selesa 2-0 hasil sumbangan Faiz Mazlan minit ke-32. Aksi lebih dramatik ditampilkan kedua-dua pasukan selepas rehat. Dimulakan dengan babak layangan kad kuning kedua kepada Renan Alves. Pelawat yang terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain meraih sepakan penalti selepas itu. Jonathan Bauman tidak mensia-siakan peluang keemasan untuk merapatkan kedudukan 1-2 menghambat Felda United. Tetapi tuan rumah berjaya juga mengambil kesempatan ke atas lawan di penghujung permainan dengan menyumbat 3 gol pantas menerusi Khairul Amri minit ke-85 yang kembali melebarkan jaringan 3-1. Sebelum Jasarin Jamaluddin dan K. Ikeda mencatat nama selaku penjaring pada masa kecederaan untuk kemenangan 5-1 berpihak skuad bimbingan Muhammad Nizam Jamil mengkalkan mereka di Liga Super musim depan. Sementara itu di Stadium MBPJ, PKN PFC pula terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada Liga Super selepas tewas kepada PJ City FC. Memerlukan kemenangan dan kelebihan jaringan nyata tugas yang terlalu sukar dipikul pasukan pelawat dalam perlawanan terakhir semalam. Situasi itu bagai meletakkan mereka dalam keadaan tertekan sekaligus menyebabkan semuanya serba tidak menjadi. Tuan rumah menjaringkan gol pada minit ke-75 menerusi Washington Brando. Kedudukan tersebut gagal diubah wakil Perak itu hinggalah tamat permainan dan meletakkan mereka di tangga ke-11 iaitu zon penyingkiran Liga. Dalam satu lagi perlawanan penting ialah pertembungan Perak dan Kuala Lumpur di Stadium Perak di Ipoh. Faktor nasib menjadi harapan utama pelawat yang memerlukan kemenangan dan bergantung kepada keputusan lain. Situasi bertambah sukar apabila Perak menjaringkan gol pembukaan menerusi Kareka pada minit ke-31. Misi Kuala Lumpur semakin pudar selepas ketinggalan 0-2 sekali lagi ditewaskan dengan penyudah Kareka, kali ini minit ke-67. Pelawat berjaya merapatkan kedudukan hasil gol Luke Woodland minit ke-76 tetapi sudah terlewat untuk menghalang kemenangan Perak dan akur tersingkir dari saingan utama selepas menduduki tangga tercorot.
Penerjun negara Leong Mun Yi bertekad untuk terus konsisten dalam usaha memastikan slot Kesukan Olimpik Tokyo 2020 yang diraih bersama Pandalela Rinong di Kejohanan Dunia FINA Gwangju, Korea Selatan minggu lalu akan menjadi miliknya. Sedar ia bukan mudah, namun penerjun paling berpengalaman dalam skuad negara itu tetap mahu mencuba untuk layak ke Olimpik buat kali kelima. 3 penerjun negara yang berjaya meraih slot ke Olimpik Tokyo 2020, Leong Mun Yi, Pandalela Rinong dan Wendy Ng Yan Yi tiba di KLIA semalam bersama skuad terjun negara. Malaysia meraih 3 slot dalam acara 10 meter platform seirama, 10 meter platform individu wanita dan 3 meter papan anjal individu wanita. Bagi Leong Mun Yi, cabaran sudah pun bermula untuk mengintai peluang mewakili negara ke Tokyo 2020 nanti. Penerjun yang sudah mewakili negara selama 21 tahun itu mahu terus bersaing dan berusaha meningkatkan prestasi semasa. Misi kali ini adalah untuk ambil kelayakan dulu dan selepas ni adalah untuk kena usaha lagi untuk ke arah Tokyo Olympics. Sementara itu, bagi Pandalela Rinong dan Wendy Ng Yan Yi, saingan di Olimpik sudah semakin sengit, terutama menentang penerjun dari China yang sememangnya mendominasi sukan ini. Justru penerjun negara tidak boleh memandang mudah kejohanan yang akan dihadapi selepas ini dalam memantapkan lagi skill dan teknik terjunan. Sekarang ni semua penerjun-penerjun muda pun menggunakan dive difficulty yang tinggi dan I don't want to be in my comfort zone anymore. Yeah. Women's 3 meter is getting tougher, and we need to upgrade our difficulty also. So we will discuss with our coach and see how it goes. Kepulangan mereka disambut oleh timbalan Ketua Pengarah Strategi MSN, Suhardi Alias dan rakan sepasukan. Skim hadiah kemenangan sukan Syekam bernilai RM40,000 menanti penerjun negara Pandalela Rinong dan Leong Mun Yi menerusi kejayaan mereka meraih pingat perak di Kejuaraan Dunia FINA Gwangju, Korea Selatan minggu lalu. Squash Kejuaraan Kebangsaan 2019, aksi pentas akhir menyaksikan Loh Wee Wen berjaya menafikan hasrat Rachel Arnold untuk meraih gelaran juara bagi kategori wanita. Manakala untuk kategori lelaki, Ivan Yuan cemerlang menewaskan pesaing utama Ng Yan Yeoh sekaligus melakar hat-trick merangkul gelaran juara sejak 2017. Selaku pilihan pertama, Loh Wee Wen tampak tenang menguasai set pertama dengan kemenangan 11-6. Set kedua, Rachel Arnold nyata tidak memberi peluang kepada Wee Wen untuk terus selesa apabila bangkit dengan kemenangan 11-7 sekaligus menyamakan kedudukan. Namun pemain lebih senior Wee Wen sekali lagi unggul menguasai set ketiga dan keempat dengan kemenangan 11-9, 11-2. Kemenangan 3-1 ini membolehkan Wee Wen meraih gelaran juara dan ini merupakan kemenangan ketiga kerja di peringkat kebangsaan. Manakala aksi saingan akhir kategori lelaki menyaksikan pertemuan sengit di antara Ivan Yuan dan Ng Yan Yeoh. Turun selaku juara bertahan, Ivan terlebih dahulu memenangi set pertama dengan kemenangan 11-6. Tidak mengalah, Ng Yan mengatasi Ivan di set kedua 11-7 untuk mengikat mata. Penguasaan Ivan tidak dapat dinafikan lagi menerusi kembali bertenaga mengungguli set ketiga dan keempat dengan kemenangan 12-10, 11-9. Sekaligus melakar hat-trick kerana telah berjaya merangkul gelaran juara selama 3 tahun berturut-turut. Buletin 1.30 berhenti di sini. Latihan kebakaran melibatkan kaki tangan media Prima Berhad di panggonan Seri Pentas pagi tadi. Kami pilih sebagai penutup buletin tengah hari ini. Saya Azwaliza Azman. Salam hormat dan Assalamualaikum.